Nama saya Ang dan mereka adalah ahli kumpulan saya, Yani, Madia, Chu dan Fika. Hari ini kami akan membuat pembentangan tentang dasar ekonomi baharu. Saya akan mempersilakan saudari Chu untuk memberi sedikit pengenalan tentang dasar ekonomi baharu. Selamat pagi semua. Nama saya Chu Siyuan. Dan hari ini saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang latar belakang dasar ekonomi baru. Apakah faktor-faktor pemangkin dasar ekonomi baru? Okey, semasa negara kita ditakluki oleh British, pihak Inggeris telah mengamalkan dasar pecah dan perintah, iaitu mereka membahagikan dengan mengagihkan pekerjaan mengikut kaum dan bangsa, iaitu kalau bangsa Melayu, mereka akan menduduki di kawasan kampung ataupun luar bandar, dan pekerjaan utama mereka adalah dalam sektor pertanian, iaitu sebagai petani ataupun nelayan. Manakala pada kaum Cina pula, mereka akan menduduki di kawasan bandar-bandar seperti dulu kat Ipoh, Kuala Lumpur dan sebagainya. Dan mereka punya pekerjaan adalah menjadi peniaga ataupun pelombong, contohnya pelombong biji tiba. Manakala bagi kaum India pula, mereka akan menduduki di kawasan estate ataupun ladang-ladang, seterusnya menjadi buruh ataupun pekerja ladang. Hal ini telah mengelakkan interaksi antara ketiga-tiga kaum, lepas tu telah menjadikan perpaduan kaum tidak dapat dicapai. Seterusnya, wujudnya prasangka kaum, terutamanya selepas peristiwa rusuhan kaum 13 Mei 1969, iaitu pertumpahan darah antara kaum-kaum yang berbeza telah mewujudkan curi mencurigai antara satu sama lain. Oleh itu, dasar ekonomi baru telah dilaksanakan. Apakah maklumat-maklumat dasar tersebut? Maklumat tersuratnya adalah untuk mencapai perpaduan negara dan juga integrasi nasional. Program ini merupakan satu program sosio-ekonomi Malaysia yang telah dilaksanakan pada tahun 1970 oleh Perdana Menteri pada masa itu, iaitu Tun Abdul Razak Datuk Hussain. Okay. Maklumatnya terbahagi kepada dua. Yang pertamanya, membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum, dan juga menyusun semula masyarakat supaya dapat mewujudkan satu masyarakat yang bersatu padu. Mengenai perkara ini, rangka rancangan jangka panjang pertama telah dilaksanakan. Ia menjadi satu asas kepada dasar ekonomi baru, iaitu rangka ini telah menggariskan rangka sosioekonomi yang menyeluruh bagi mencapai maklumat dasar ekonomi baru, terutamanya untuk membasmi kemiskinan. Rangka ini merangkumi tahun 1970 hingga tahun 1990, iaitu 20 tahun. Dalam tempoh masa ini, terdapat 4 rancangan, iaitu setiap rancangan akan dilaksanakan dalam tempoh 5 tahun, iaitu rancangan Malaysia 2, 3, 4 hingga 5. Okay, hal ini telah mengukuhkan ekonomi Malaysia pada masa tersebut dan juga membolehkan Malaysia mencapai kemajuan sosial. Seterusnya, menurut banci penduduk 1970, ada 86% daripada rakyat-rakyat Malaysia yang pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan, iaitu pada tahun 1970 garis kemiskinan adalah pada RM200 setiap keluarga. Okay, dan kebanyakannya merupakan bumiputera yang duduk di kawasan luar bandar. So, kerajaan telah memerhatikan situasi tersebut dan seterusnya mengaplikasikan beberapa strategi untuk menambah baikkan situasi tersebut. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada rakan-rakan yang seterusnya.
baru telah diperkenalkan setelah peristiwa 16 Mei 1969 kerana peristiwa 16 Mei ini merupakan tamparan hebat kepada negara. Dalam kita sibuk mengejar pembangunan ekonomi, kita lupa untuk merapatkan jurang antara kaum. So, kerajaan telah memperkenalkan dasar ini sebagai serampang dua mata dalam memajukan ekonomi dan merapatkan hubungan kaum. Strategi dasar pembangunan baru adalah untuk meningkatkan produktiviti dan pendapatan. Strategi yang dilaksanakan telah memajukan lagi daya pengeluaran sekaligus meningkatkan pendapatan penduduk. Antara rancangan yang dilaksanakan oleh kerajaan ialah dengan menambah peluang untuk menukarkan kegiatan yang mempunyai produktiviti rendah kepada yang tinggi, seperti memperkenalkan rancangan tanah Felda dan Bekra, projek yang melibatkan kaum Melayu untuk mendapat pendapatan yang lebih lumayan supaya tidak jauh ketinggalan daripada kaum-kaum lain. Seterusnya, kerajaan juga telah membuka lebih banyak peluang-peluang pekerjaan di sektor perkilangan kerana sektor ini dilihat mampu menjana banyak peluang pekerjaan dan menarik ramai golongan Bumiputera untuk berhijrah ke arah yang lebih baik. Seperti yang kita ketahui pada tahun ini, orang Bumiputera, orang Melayu sangat terikat dengan dasar pecah dan perintah yang dilaksanakan oleh penjajah. Orang Melayu hanya terikat untuk melaksanakan ekonomi sara diri dan pertanian tradisional. Orang Cina dengan pelombongan dan orang India dengan peladangan. So, kerajaan telah meluaskan peluang pekerjaan dengan melibatkan semua penduduk. Tiada lagi amalan dasar pecah dan perintah. Semua penduduk dapat hak yang sama, tapi keistimewaan tetap diberikan kepada kaum Melayu kerana kaum Melayu menduduki tempat yang paling rendah dalam strata pada masyarakat pada masa ini. Akhir sekali, kerajaan telah memperbaiki infrastruktur seperti jalan raya, pengairan untuk kemudahan rakyat untuk merapatkan jurang ekonomi antara penduduk di kawasan bandar dan luar bandar dan mengendurkan tahap kemiskinan di negara kita. Seterusnya, dipersilakan Ainatul Madiah untuk memperkenalkan strategi seterusnya. Nama saya Ainatul Madiah. Strategi yang seterusnya ialah memperbaiki kemudahan awam. Pada masa ini, orang bandar saja yang menikmati kemudahan asas seperti perubatan, pendidikan dan sebagainya. Oleh itu, kerajaan telah meningkatkan kemudahan asas yang bersambit dengan pendidikan. Contohnya seperti bantuan buku dan beasiswa. Selain itu, kerajaan telah menambahkan pengeluaran melalui teknik moden dan kemudahan menjadi lebih baik seperti program-program tanaman padi 2 kali setahun dan kemudahan parit dan tali air. Seterusnya, kerajaan telah menggalakkan pelibatan semua kaum dalam semua jenis aktiviti ekonomi, sosial dan politik. Contoh aktiviti ekonomi ialah rakyat Malaysia yang mempunyai modal besar digalakkan untuk menceburkan diri dalam bidang yang berpotensi tinggi sekaligus membantu pembangunan ekonomi negara. Dari segi sosial pula, menggalakkan rakyat Malaysia melanjutkan pelajaran ke dalam dan luar negara demi menambahkan pekerja dalam bidang profesional seperti guaman, perubatan dan lain-lain. Kerajaan juga memberi beasiswa kepada pelajar yang cemerlang. Selain itu, memodelkan suasana hidup luar bandar dengan menyediakan perkhidmatan bekalan air dan elektrik, jurang kemiskinan dapat dikendurkan. Kerajaan telah menggandakan kadar pertubuhan yang berhubung dengan kawasan yang kurang membangun dengan menyamaratakan agihan perkhidmatan dan kemudahan asas. Akhir sekali, menghadapi realiti perbezaan etnik ke arah mewujudkan keseimbangan dalam pelbagai aspek kehidupan. Kerajaan
kerajaan telah menambah pemilikan rakyat dalam sektor swasta. Strategi ini bertujuan meningkatkan pemilikan kaum Bumiputera sekurang-kurangnya 30% daripada jumlah saham dalam sektor swasta dan perniagaan. Perkara ini tidak bermakna menafikan hak bukan Bumiputera kerana dasar ekonomi baru juga jelas menggariskan bahawa penglibatan mereka boleh mencapai sehingga tahap 40% dan dalam tempoh sama dan selebihnya adalah pelabur asing. Sekarang saya ingin bercakap tentang kejayaan melalui dasar ekonomi baru. Yang pertamanya, melalui dasar ini, negara telah mencapai pengagihan ekonomi secara saksama. Ini bermaksud sesuatu kaum tidak terhad kepada sesuatu pekerjaan. Maknanya Melayu, Cina, India ataupun asli, kalau ada bakat boleh jadi boleh mendirikan perniagaan sendiri ataupun membuat jadi nelayan atau petani, tidak terhad kepada sesuatu kaum sahaja. Ini telah menyebabkan keluaran dalam negara kasar iaitu KN meningkat sebanyak 3 kali ganda. Ini adalah satu skala untuk mengukur ekonomi negara dan formula bagi dasar ini adalah perbelanjaan pengguna tambah dengan perbelanjaan pelaburan tambah dengan perbelanjaan kerajaan tambah dengan nilai ekspor dan ditolak dengan nilai import. Dengan ini, statistik menunjukkan ini telah meningkat secara 3 kali ganda dan menunjukkan bahawa kita telah mencapai ekonomi yang berdikari. Selain itu, pendapatan per kapita juga meningkat dari RM1,109 ke RM6,180 pada tahun 1990. Kadar inflasi juga dikekalkan pada tahap yang rendah walaupun tidak menurun. Inflasi bermaksud kenaikan harga atau barangan atau perkhidmatan di dalam sesebuah negara atau ekonomi yang pada zaman dahulu sejumlah wang dapat membeli barangan yang dalam kuantiti yang lebih kurang. Contohnya, pada zaman ibu bapa saya, mereka berkata mereka cuma perlu membawa 20 sen ke sekolah dan itu cukup untuk membeli semangkuk mi. Tetapi pada zaman sekarang 20 sen atau 30 sen masih tidak cukup untuk membeli sebiji gula-gula. Ini bermaksud inflasi. Dan selain itu, kadar kemiskinan dalam bagi isi rumah telah menurun dari 42.4% pada tahun 1976 kepada 17.1% pada 1990. Siapakah yang tahu kadar kemiskinan pada tahun 2014? Telah menurun ke 1.7%, iaitu 10 kali lebih kurang daripada yang pada 1990. What's the definition of like under low income kemiskinan? What is the level? What is the benchmark? What do you mean? Like how much money do you have to earn in order to qualify you below? Maybe the income enough to sustain your life. I think that one. No, because it's international definition is below $1 a day for one person. And earns below $1. Maybe if you earn $1, you are not considered as poor. Yeah, if you earn more than $1, you're not poor. That means there are still people not earning any money. Yeah, but what is the definition? I'm not sure about it. You're not sure? Sorry. Dalam nasional Malaysia dan sebab itu dalam bajet yang terbaru juga kerajaan telah menggariskan certain amount untuk gaji pokok. Gaji pokok sekarang di Malaysia adalah 900. Kerana jika di bawah itu lagi rakyat Malaysia tidak akan mampu sebab untuk di bandar 3,600 ke bawah adalah dikonsider sebagai untuk satu household adalah dikonsider sebagai miskin bandar. Namanya miskin bandar. RM3,600 per household. Itulah dipanggil miskin bandar. Tak ada garis kemiskinan.
Dan sini ada cakap sedikit tentang kadar kemiskinan di luar bandar. Juga telah menurun dari 50.9% pada tahun 1976 ke 21.8% pada 1990. Dan pada tahun 2009, kadar telah menurun ke 8.4%. Juga telah menurun, dan ini semua statistik yang menggembirakan. Dan akhir sekali, hak milik modal saham Bumiputera juga meningkat dari 2.4% ke 20.3%. Ini bermaksud lebih banyak rakyat yang berupaya untuk memiliki harta. Dan itu sahaja daripada saya, dan saya mempersilakan Jenny untuk membuat penutup. Sekarang saya ingin mengkonklusikan pembincangan ini. Pada tahun 1990 telah menandakan akhirnya dasar ekonomi baru sebagai asas rancangan pembangunan negara dalam jangka 20 tahun dari zaman Tun Abdul Razak ke Tun Dr. Mahathir. Berdasarkan sumber pejabat Perdana Menteri, dasar ekonomi baru dengan matlamatnya untuk mencapai perpaduan adalah melalui proses pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat di dalam konteks keselamatan negara yang kukuh. Program pembangunan negara dan dasar kerajaan semasa adalah untuk mencapai tujuan yang telah dinyatakan. Secara keseluruhannya, dasar ekonomi baru tidak mencapai 100% matlamatnya, tetapi telah berjaya dalam beberapa strateginya. Usaha ini bukan sahaja usaha gigih dari kerajaan dan kaki tangannya, malah ianya memerlukan perubahan sikap tenaga dan pemikiran rakyat dari sektor swasta untuk merealisasikan matlamat dasar negara. Kini, Datuk Seri Najib sering menekankan bahawa semangat dasar ekonomi baru wajar diteruskan demi pembangunan kaum Bumiputera. Sekian, terima kasih. Jadi dasar ekonomi itu untuk dasar itu hanya untuk Bumiputera. Ini adalah dari sumber pejabat Perdana Menteri. Jadi that statement is one-sided. Yeah, when I was writing, I thought of it. Like this dasar, it's actually for everyone to membasmikan kemiskinannya dan untuk mencapai padan. Tapi dalam sumber tu mereka nyatakan bahawa macam ini, so saya just pick.